Okey, terima kasih DJ Ima dan juga DJ NR Noriman. Terima kasih kita ucapkan perkongsian yang sangat menarik. Kalau anda rasa tak puas dengar apa perkongsian yang dibawakan oleh rakan kita di Asyik FM, anda boleh terus saja ke RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, seterusnya topik selepas ini juga sangat menarik Munawar, sebab apa kita tahu sepanjang perayaan ini, bulan Syawal ini pasti ramai yang akan pulang ke kampung halaman dan akan meninggalkan rumah mereka. Tapi apa yang lebih penting ialah keselamatan di rumah itu, terutama keselamatan elektrik dan juga gas. Jadi sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita, kita saksikan terlebih dahulu apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita untuk segmen seterusnya. Setiap kali nak balik kampung, kita kalau gas tu saya tak risau sangat. Yang risaunya elektrik, sebab pernah jiran tepi rumah terbakar punca daripada fuse. Peti ke biar mati je, tak boleh, tak berani. Nak kita balik kampung lama seminggu 2 minggu, mesti kena matikan. Kita takut dia syok mana-mana ke, kan musim hujan ke apa, kilap peti kita tak tahu. Yang jiran sebelah rumah tu dia pun tak tahu. Masa tu dia tak ada kat rumah. Semua tak ada. Dia pergi klinik. Dia dah balik tu dah rentung. Saya pun tak tahu. Fuse dia tu rosak. Punca mai daripada TV rasanya. Plug TV. Kalau nak cas phone, sebelum 2 jam sebelum tidur tu, cas phone awal-awal. Kalau nak tidur tu cabut terus dengan switch utama tu. Dari segi elektrik, pastikan semua switch tutup, lampu semua dah tutup. Lepas tu, kalau jadi orang yang terakhir, pastikan switch ruang tamu pun tutup lah. Aircon selalunya, kadang-kadang kita tertekan timer tau. Dan timer aircon tu akan sentiasa terbuka. Saya pernah terjadi yang saya tak perasan yang aircon saya timer tu terbuka. TV punya plug saya akan off sebab bila tak ada current, bila tiba-tiba datang current balik, potensial untuk meletup dekat plug TV tu sebab direct masuk. Yalah, switch semua kena tutup dulu lah. Paling penting termasuk itu tapis saya, mesin. Banyak orang mesin tapis saya tak tutup. Dan lagi satu ialah gas. Air dengan elektrik lah. Dan satu lagi peti ais lah. Kena tahu juga. Kadang-kadang kan tak ada elektrik kan. Apa berlaku macam tu. Penapis air tu kena tutup lah sebab takut kalau time tak ada air nanti dia kering ke panas ke bahaya juga kan. Sebab aku guna button gas saja, so tak ni sangat lah. Dia ada store, dia letak kat store lah. Kalau gas-gas biasa pun dah ada store, kita letak kat store lah. Kita jarakkan lah dengan macam benda-benda yang mudah terbakar kan. Macam kain ke, plastik ke itu kan. Tak guna benda takut tikus kan. Bahaya, tikus, lipas kan. Benda macam tu lagi bahaya tu. Kita dah start tu, dah berbau tu. So kita check lah dulu. Tengok apa yang, kat mana dia bau, dia punca dia tu. Dekat hose tu ke, dekat kepala tu ke. Ada satu lagi dekat tabung tu, dia ada satu getah kecil tu. Mungkin getah tu pun berpunca juga tau. Cabut kepala gas dulu. Lepas tu kalau ada tu tingkap, buka semua pintu dulu. Lepas tu baru minta pertolongan dengan orang lain lah. Kita tak expert benda-benda macam ni kan. Itu dia pandangan orang ramai berkaitan dengan keselamatan gas dan juga elektrik ini. Hari ini kita nak berikan tumpuan kepada keselamatan gas supaya kalau kita balik ke kampung halaman nanti taklah kita tidur tak lena memikirkan keselamatan rumah kan, Munawar. Betul. Jadi kita nak belajar banyak pada pagi ini untuk kita ketahui apa antara langkah-langkah keselamatan yang boleh kita ambil sebelum kita pulang ke kampung halaman. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio pada pagi ini, iaitu Engineer Teknologi Samsudin Arsyad yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pasangan dan Peralatan Gas Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, dan juga Engineer Teknologis Muhammad Syahidan Hamzah yang merupakan Penolong Pengarah Unit Pemasangan dan Peralatan Gas Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita boleh lihat pandangan orang ramai tadi, memang ramai yang risau sebenarnya sebab dalam tempoh kita Bahir Raya ini sepatutnya kita dalam episod yang gembira, tapi mungkin ada juga beberapa episod duka yang terjadi disebabkan oleh kemalangan ataupun kecelakaan diakibatkan oleh elektrik dan juga gas ini. Tapi sebelum kita nak masuk lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, sedikit mukadimah berkaitan dengan Suruhanjaya Tenaga. Silakan tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Syafiqah dan Cik Munawar. Okey. Suruhanjaya Tenaga ataupun singkatan dia ST ditubuhkan di bawah Atas Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2001 dan beroperasi sepenuhnya 2002.
ST mengawal Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan juga yang terkini Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2003. Jadi secara asasnya ST bertanggungjawab mengawal selia tenaga khususnya di industri pembekalan elektrik dan gas berpaip di Semenanjung dan juga Labuan. Peranan ST ini ada 3. Yang pertama, kawal selia ekonomi. Yang kedua adalah kawal selia teknikal dan juga kawal selia keselamatan. Ya. Tuan Syahidan ingin menambah? Okey, pertamanya Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, sedikit tambahan kepada apa yang dijelaskan oleh Cik Samsudin tadi. Suruhanjaya Tenaga dalam menjalankan fungsi sebagai badan kawal selia sektor tenaga, iaitu tenaga elektrik dan juga gas berpaip. Suruhanjaya Tenaga bertanggungjawab dalam menguatkuasikan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aktiviti pembekalan elektrik dan juga gas berpaip. Selain itu, Suruhanjaya Tenaga juga berperanan dalam mempromosikan industri tenaga dan memastikan bekalan elektrik dan gas berpaip dalam keadaan yang mencukupi, selamat dan juga terjamin dari segi harga yang munasabah dan juga harga yang berpatutan. Dan satu lagi tanggungjawab yang berkait rapat dengan tajuk atau topik kita yang bincangkan pada hari ini, iaitu peranan ataupun tanggungjawab Suruhanjaya Tenaga dalam mempromosikan dan juga menggalakkan penggunaan tenaga dengan sikap, selamat dan juga melindungi pengguna daripada bahaya. Atas sebab inilah Suruhanjaya Tenaga berada di sini dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi sedikit sebanyak tips-tips keselamatan kepada pengguna, terutamanya menjelang musim perayaan. Saya kira ramai penonton kita yang ternanti-nanti tak sabar nak tahu ni tips-tips keselamatan musim perayaan ni. Kita bercakap berkenaan konteks musim perayaan ni, ramai dalam kalangan kita semua warga kota yang pulang ke kampung halaman. Ada yang mungkin bercuti sampai seminggu. Jadi kita nak tahu juga apa peranan ST Suruhanjaya Tenaga ini dalam musim perayaan. Okey, seperti yang Cik Syahidan dan saya terangkan sebentar tadi, antara skop kawal selia ni adalah berkaitan dengan keselamatan elektrik dan gas berpaip. Menurut statistik sejak tahun 2016 ada 14 kemalangan gas berpaip dilaporkan. Jadi 7 kes yang melibatkan 10 mangsa termasuk 4 yang maut. Ini termasuk 2 kemalangan lah di Permis Dobi di Jinjang dan juga di Kelang pada tahun 2018. Jadi sempena Hari Raya ni, Aidilfitri yang akan tiba dalam beberapa hari lagi. So pastikan yang akan pulang bercuti ke kampung halaman tu membuat persiapan dan juga meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tercinta masing-masing lah. Jadi sekiranya aspek keselamatan ni diambil mudah, adalah dikuatiri mana orang ramai akan terdedah kepada bahaya elektrik dan juga gas berpaip ni. Adalah menjadi tanggungjawab pihak ST untuk menyeru kepada orang ramai agar sentiasa menggunakan mengutamakan keselamatan elektrik dan gas berpaip di musim perayaan ni. Okey, menyentuh mengenai Dobi. Pastinya Dobi antara tempat yang mungkin akan ramai yang akan dikunjungi sebab ialah balik daripada kampung. Pastinya banyak baju-baju dan juga pakaian yang perlu dicuci. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi dan juga saya ingin kongsikan sekali lagi bersama dengan penonton. Baru-baru ini ada kes kebakaran di sebuah Dobi di Johor Bahru yang melibatkan kecederaan kepada 2 orang mangsa. Dia mungkin boleh berikan apakah di antara tips-tips keselamatan daripada pihak ST sendiri? Okey, satu soalan yang agak menarik untuk saya jelaskan. Okey, saya percaya sebagai orang awam di luar sana masih lagi ramai yang tidak cakna ataupun tidak tahu bagaimana Dobi layan diri beroperasi. So hari ini saya nak highlight dan maklumkan bahawa Dobi layan diri beroperasi menggunakan sistem gas berpaip, iaitu gas petroleum mencecair yang biasanya kita guna memasak di rumah tu untuk mengeringkan pakaian. Itu mungkin ramai tak tahu. Yang dryer, okey. Yes. Okey. Menyentuh kepada isu kebakaran yang berlaku di Johor Bahru pada 2 minggu lepas. Minggu lepas. Okey.
Suruhanjaya Tenaga telah menerima laporan berkaitan dengan kejadian tersebut dan telah menjalankan siasatan terperinci. Dan tujuan menjalankan siasatan adalah untuk mencari punca sebenar berlakunya kebakaran, sama ada berpunca daripada gas berpipe ataupun punca-punca lain. Okey. Menjelang musim perayaan nanti, mungkin minggu hadapan, kan semua akan balik kampung. Kemungkinan penggunaan dobi layan diri akan meningkat. So hari ini saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi beberapa tips berkaitan dengan keselamatan penggunaan dobi layan diri. Okey, yang pertamanya, sebelum kita gunakan dobi layan diri, kita kena pastikan terlebih dahulu premis dobi layan diri itu mempunyai kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga. Macam mana kita nak tahu ada kelulusan tu, Tuan? Okey, itu satu soalan yang bagus. Okey, kalau kita nak tahu bagaimana sesuatu dobi itu ada kelulusan ataupun tidak, kebiasaannya dobi yang kami luluskan untuk beroperasi, dia akan tampal satu perakuan kelulusan. Kelulusan untuk mengoperasi, iaitu kita panggil ATO, Approval to Install, dan juga mempunyai lesen daripada Suruhanjaya Tenaga. Okey, itu tips yang pertama. Okey, yang kedua, kalaulah seandainya kita sedang menggunakan dobi layan diri, sama ada membasuh pakaian ataupun mengeringkan pakaian, tiba-tiba kita terbau bau gas, terhidu bau gas, kan? Terhidu bau gas, langkah yang tepat untuk kita ambil adalah segera keluar daripada kawasan tersebut dan sebaiknya kita hubungi nombor yang tertera pada premis tersebut ataupun kita hubungi polis atau bomba untuk bantuan kecemasan. Itu sekiranya berlakulah. And then dari segi keselamatan juga, pengguna tidak boleh merokok di dalam dobi layan diri. Kenapa? Situ ada punca gas. Kan? Anda kata berlaku kebakaran, adanya punca nyala, dia boleh menyebabkan letupan. Okay, right? Dan satu lagi, penggunaan telefon bimbit. Penggunaan telefon bimbit, dia akan sama dengan stesen minyak, stesen petrol stesen. Okey, dia juga tidak digalakkan digunakan berhampiran dengan pengering ataupun berhampiran dengan stor gas lah. Okey, yang ni saya kongsikan satu lagi tips yang saya ingat mungkin orang terlepas pandang ataupun orang hanya pandang inting lah. Okey, dobi layan diri hanya perlu digunakan untuk membasuh ataupun mencuci pakaian dan mengeringkan pakaian. Dia tidak boleh dijadikan tempat bersantai ataupun berkumpul beramai-ramai. Patutnya sekarang ni kalau kita tengok ramai yang datang bawa ada keluarga, ada playground, itu sebenarnya kita mendedahkan diri kita kepada risiko. Kerana di situ ada satu perpasangan gas yang sekiranya berlaku kebocoran, dia boleh membawa kepada kebakaran. Okey. Ini sebab ramai nak guna wifi ni. Betul. Wifi percuma lagi dekat dobi layan diri. Lagi-lagi sekarang ni memang jadi kebiasaan kita kan. Kalau kita nak pergi basuh pakaian ke apa, kita memang akan duduk situ main telefon. Betul, sebab lama kan nak menunggu. Okey, selain itu Tuan, kita nak berbicara juga berkenaan gas memasak. Ini juga satu kerisauan masyarakat sebab kita sering kali, kadang-kadang kita dengar di media sosial, kita lihat ada kes-kes berkaitan gas, dapur gas ni meletup lah. Dan bagaimana tips-tips keselamatan yang perlu kita ambil sebelum kita nak pulang kampung halaman ni, Tuan? Okey, memang kata musim perayaan ni kata mungkin sibuklah menyediakan juadah hari raya ataupun kuih raya dan sebagainya lah. Jadi pihak kami ingin berkongsikan tip-tip berkenaan dengan dapur gas ni lah. Pertama sekali kena tengok dapur tu sendiri mempunyai label keselamatan ST Sirim. Cuba kalau tengok kat belakang tu lah. Kalau belakang dapur tu biasanya yang akan ada lah, tu yang pertama. Yang kedua, peka kewujudan bau gas ni. Kalau ada bau gas apa semua kan, cuba tengok dulu ada bau gas, mungkin ada kebocoran. Lepas tu mengadakan bukaan pengudaraan secukupnya kan, buka tingkap, buka pintu, jaga ni. Okey, selain daripada tu, kalau kita macam ada terbau gas, so sila terus buka orang kata pintu tingkap mana dia bagi pengudaraan tu seelok-eloknya. Lepas tu yang seterusnya jangan buka switch elektrik. Dia menyebabkan macam dia akan initiate ataupun spark untuk letupan ataupun kebakaran gas ni. Yang seterusnya jangan bawa peralatan ataupun yang boleh menyebabkan spark. Contoh macam torchlight apa semua kan, tu tak boleh. Itu contoh.
Okey, satu lagi cuba cari kebocoran itulah kalau boleh lah dengan menggunakan buih sabun. Ataupun ada dijual macam gas detector, pengesan alat kebocoran. Okey. Yang seterusnya kalau memasak tu hendaklah orang kata kena tunggu, jangan tinggalkan. Ada setengah kadang-kadang dia masak and then dia akan pergi mana-mana mungkin kita kena multitask. Multitask kan. Makanan kita pula semua kena masak lama-lama Ya, ni. betul. Rendang Macam semua. betul lah. Masak-masak tu kejap lagi pergi cuci manalah kata kan. Cuci depan lah, mop depan lah. Itu tak boleh. Kena concentrate dekat masa memasak tu. Okey. Seterusnya kena tutup lah injap. Contoh dia kalau balik kampung ataupun pergi beraya ke rumah jiran-jiran. Tu yang penting lah kena tutup injap. Dan akhir sekali kalau misal kata kalau ada perbaikan, kena hubungi kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Mungkin untuk yang terakhir, kalau tadi kita kongsikan kes berkaitan dengan Dobi di Johor Bahru, ini juga ada satu kes yang tular baru-baru ini di mana alat memasak steamboat telah meletup di sebuah kedai makan dan telah mengakibatkan kecederaan kepada 4 sekeluarga. Ini sangat tular di media sosial baru-baru ini. Jadi adakah alat memasak seperti ini di bawah seliaan ST ataupun bagaimana? Okey, kami amat bersimpati dengan kejadian yang berlaku. Walau bagaimanapun, alat memasak steamboat adalah di luar bidang kuasa Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga hanya mengawasi sistem gas berpaip, iaitu sistem yang menggunakan gas petroleum cecair ataupun gas asli iaitu NG lah. Okay, walau bagaimanapun kami menyarankan agar orang ramai yang berkunjung ke restoran ataupun kedai makan yang menggunakan peralatan dapur gas yang portable ni kan, supaya berhati-hati dan mengambil langkah-langkah keselamatan supaya kita tak nak perkara yang sama berulang. Betul, itu antara tips-tips penting yang kita sampaikan kepada anda. Saya kira untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi, anda boleh terus saja ke laman Saung Suruhanjaya Tenaga. Banyak saya rasa perkongsian berkenaan tips-tips keselamatan khususnya menjelang musim perayaan. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, iaitu Engineer Teknologi Syamsuddin Arsyad dan juga Engineer Teknologi Muhammad Syahidan Hamzah, kedua-duanya daripada Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita ingatkan kalau pergi ke Dobi, jangan main handphone. Jangan hisap rokok. Keluar daripada topik tersebut. Okey, seterusnya daripada topik ini kita nak terus sahaja ke Marhaban Ya Ramadan. Jadi untuk hari ini, agar Ramadanmu lebih bermakna. Jadi sama-sama kita saksikan.